Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam kelas PDPR Pendidikan Kesihatan tahun 5. Bertarikh 29 September 2021, masih lagi di bawah tema nutrien kesihatan, ya. Dan tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah nutrien menjamin kesihatan. Jadi bersama-sama saya pada pagi ini ialah pakar pemakanan kebangsaan, ya, Dr. Izzat Iskandar daripada Pusat Kesihatan Kebangsaan yang akan menerangkan serba sedikit, ya, info-info yang boleh memberi manfaat kepada kita berkaitan dengan nutrien kesihatan. Assalamualaikum Cikgu Izzat Iskandar. Waalaikumsalam Cikgu Fitri, terima kasih kerana bersama dengan saya di dalam sesi PDPR pada hari ini. Jadi Cikgu Fitri, berkait dengan makanan Cikgu Fitri. Okay, saya ada satu soalan Cikgu Fitri. Wah, pakar bertanya saya ni. Kena jawab betul. Okey Cikgu Fitri, bila kita sebut tentang nutrien, apakah yang Cikgu Fitri faham ataupun apa yang Cikgu Fitri, benda pertama sekali Cikgu Fitri fikir bila berkenaan dengan nutrien? Baik, apabila disebut berkaitan dengan nutrien ni, saya percaya murid-murid, ya, pun sama juga macam saya, kita akan terfikirkan tentang makanan-makanan, ya, terutamanya makanan yang enak, yang sedap, ya, yang memenuhi cita rasa kita. Tetapi adakah makanan-makanan ini yang kita makan ni sama ada seharian atau makanan yang kita rasa yang kita suka mengandungi nutrien-nutrien yang diperlukan oleh tubuh badan kita? Betul Cikgu Fitri. Dalam kata yang lain, yang mudahnya, nutrien ni kata lainnya adalah khasiat. Contohnya khasiat makan buah. Khasiat makan, khasiat minum minuman yang sesuai. Jadi itulah cara mudah kita nak faham tentang nutrien ini. Seterusnya Cikgu. Okay, Cikgu Fitri, apakah objektif kita pada pagi ini? Jadi di sini kita mempunyai objektif yang akan kita cuba capai bersama-sama dengan kriteria kejayaan. Jadi objektif pelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyatakan kepentingan pengambilan nutrien daripada pelbagai jenis makanan. Seperti mana yang telah disebutkan oleh Dr. Izzat Iskandar tadi, nutrien ni adalah khasiat, ya, khasiat daripada makanan. Okey, mungkin Dr. Izzat boleh sebutkan sedikit tentang kriteria kejayaan yang ingin kita capai hari ini. Okey, kriteria kejayaan pada pagi ini adalah yang pertama, menyatakan sekurang-kurangnya dua kepentingan nutrien. Dua kepentingan khasiat ataupun zat ni. Dan yang kedua, menyatakan sekurang-kurangnya dua contoh makanan mengikut nutrien masing-masing. Seterusnya Cikgu Fitri. Macam ni. Ini soalan saya tanya pada Cikgu Fitri tadi. Apakah itu nutrien? Ya, jadi inilah soalannya tadi sebenarnya. Jadi apakah itu nutrien? Betul tu Dr. Izzat. Jadi nutrien ialah bahan atau zat makanan yang diperlukan oleh tubuh badan untuk membesaran, untuk tumbesaran. Jadi murid-murid boleh lihat dalam buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan muka surat 96 ya, untuk mengetahui lebih lanjut tentang apakah itu nutrien. Jadi, pengambilan nutrien ni yang mencukupi daripada pelbagai jenis makanan akan menghasilkan atau memastikan kamu sihat, dapat menjalankan aktiviti harian dengan sempurnanya tanpa berasa letih dan memastikan pertumbuhan tubuh badan kamu tidak terganggu. Cikgu Fitri, saya tertarik dengan dengan ayat pengambilan nutrien yang mencukupi Cikgu Fitri. Sebab apa? Sebab nutrien ni kita kena ambil cukup-cukup. Kita tak boleh kurang, tak boleh lebih. Contohnya Cikgu Fitri, lemak. Kalau kita ambil kurang, kita akan kurang bertenaga. Kalau kita ambil lebih, kita akan mungkin kita akan mengalami obesiti. Betul. Sebab tu dia cakap pengambilan nutrien yang mencukupi. Maksudnya kita betul-betul capai tahap yang diperlukan oleh badan kita.
Seterusnya, ini adalah kepentingan nutrien ataupun kepentingan zat-zat, kepentingan khasiat daripada makanan ini. Jadi ada 3 lah nutrien yang kepentingan utama dia. Yang pertama adalah sebagai makanan pembina tubuh. Pembina tubuh ni contohnya kita nak repair kita punya sel. Contohlah kita luka. Kita luka. Jadi macam mana kita nak sembuh daripada luka? Macam mana kita nak bina balik sel-sel kita yang dah mati? Kita akan tengok sebentar nanti. Seterusnya, kepentingan yang kedua adalah makanan pemberi tenaga. Macam mana kita nak berlari, kita nak berjalan, kita nak buat kerja seharian, kita nak belajar. Jadi apakah makanan yang berikan kita tenaga? Dan kepentingan yang ketiga adalah makanan untuk mencegah daripada penyakit. Okey, seterusnya Cikgu Fitri. Macam saya cakap tadi, makanan untuk repair sel, untuk membina tubuh, untuk kita elakkan daripada kekurangan protein seperti kwashiorkor. Jadi tahu tak penyakit kwashiorkor? Jadi makanan yang tersebut adalah makanan yang berdasarkan atau berasaskan daripada protein. Apakah contoh protein? Kita akan lihat sebentar nanti. Bagaimana pula dengan makanan untuk memberikan kita tenaga, Cikgu Fitri? Jadi seperti mana yang Dr. Izzat sebut tadi, kita pun semua tahu makanan yang boleh memberi tenaga kepada kita mestilah nutrien karbohidrat dan lemak. Tapi seperti mana yang Dr. Izzat dah sebutkan slide sebelum ini, nutrien ini hanya diambil hanya untuk mencukupi keperluan tubuh badan kita, bukannya secara berlebih-lebihan. Dan seperti mana yang murid-murid tahu dan pernah belajar semasa tahun 4, nutrien karbohidrat dan lemak adalah antara makanan yang tertinggi kita ambil dalam seharian. Kerana kita menggunakan tubuh badan kita untuk bergerak, melakukan aktiviti-aktiviti. Jadi untuk ini kita memerlukan tenaga yang banyak. Tapi kalau kita makan secara berlebihan, ia akan menghasilkan lemak tepu. Itu yang terjadinya obesiti di kalangan murid-murid. Seterusnya berkaitan dengan makanan pencegah penyakit, ada 2 nutrien di sini, iaitu vitamin dan juga garam mineral dan serat. Jadi kedua-dua nutrien ini sangat diperlukan oleh tubuh badan, tetapi tidak boleh secara berlebih-lebihan. Untuk slide seterusnya nanti kita akan tunjukkan apakah contoh-contoh makanan dan kepentingan pengambilan nutrien ini. Di sini juga Cikgu Fitri, saya ingin highlightkan kepada murid-murid, nutrien masing-masing tidak sama. Orang yang kerja keras, yang menggunakan tenaga, contohnya seperti buruh binaan, dia perlu mengambil tenaga dengan banyak. Jadi, dia akan makan karbohidrat ataupun lemak dengan banyak. Berbeza pula dengan orang yang berada di rumah sahaja, Cikgu Fitri. Dia tidak perlukan makan makanan karbohidrat atau lemak yang banyak. Dia berbeza mengikut pekerjaan dan juga persekitaran masing-masing. Jadi jangan cakap saya ambil 10, Cikgu Fitri ambil 10. Tak sama, Cikgu Fitri. Sebab kita tak sama kita punya metabolism, kita tak sama kita punya pekerjaan. Seterusnya, itu Cikgu Fitri. Ini mungkin berkenaan dengan vitamin, garam mineral dan juga serat. Jadi nutrien pertama yang akan kami bentangkan ialah vitamin, garam mineral dan serat. Jadi pengambilannya sangat penting untuk tubuh badan kita, dan seperti mana yang murid-murid lihat dalam buku teks, antara kepentingan vitamin, garam mineral dan serat ini ialah pertama, menyihatkan mata, kulit, rambut dan kuku. Jadi kalau kita makan makanan ini, ia mampu memberi penglihatan yang baik kepada mata kita. Berkaitan dengan kulit, biasanya kulit kita akan menjadi halus dan tidak kekeringan. Seterusnya, rambut kita, seperti mana rambut Dr. Izzat, cantik, hitam bersinar, dari jauh pun nampak serlah ketampanannya. Dan manakala kuku pula, kita dapat lihat kesihatan kuku kita, nampak berkilat dan pertumbuhannya yang baik. Selain itu, kepentingan vitamin ini dan garam mineral dan serat juga ialah melancarkan penghadaman. Memudahkan murid-murid untuk membuat penghadaman dalam perut lah.
Jadi antara makanan-makanan yang berkaitan dengan vitamin, garam, mineral dan serat ni ialah buah-buahan. Ya, buah-buahan ini mengandungi vitamin A, B, C. Ya, dan juga ada juga buah-buahan yang mengandungi fiber yang sangat tinggi. Jadi murid-murid boleh lihat daripada gambar-gambar yang kami sertakan di sini, ya, kalau vitamin A, apakah contoh-contoh makanannya? Vitamin B, ya, vitamin C, garam mineral dan juga fiber. Fiber ni kalau tak silap saya maksudnya serat. Betul Cikgu Izzat? Betul, betul Cikgu Fitri. Oh. Ingin saya tambah kat sini Cikgu Fitri. Sebenarnya fungsi utama fiber adalah untuk melancarkan penghadaman. Sebab tu sekiranya awak susah nak membuang air besar, awak makanlah fiber dengan banyak. Lepas tu awak boleh membuang air besar dengan mudah. Contohnya seperti tengoklah gambar tu adalah pisang Cikgu Fitri. Ya, betul. Ya. Jadi contohnya ialah pisang, buah betik. Jadi ia mengandungi serat yang sangat tinggi yang memudahkan proses penghadaman di dalam perut dan juga untuk membuangnya nanti. Seterusnya, kita akan pergi ke nutrien yang kedua iaitu lemak. Seperti mana yang kita tengok sebentar tadi, lemak fungsi utama dia adalah membekalkan tenaga. Dan yang kedua sebagai penebat haba. Penebat haba ni macam mana? Sebabnya lemak yang ada di kulit-kulit kita ini itu adalah sebagai penebat haba. Contohnya kita terlalu sejuk. Jadi lemak inilah yang akan melindungi diri kita daripada kesejukan yang terlampau. Dan yang ketiga adalah untuk melindungi organ dalaman. Sebab apa? Setiap organ kita akan disaluti ataupun akan dikelilingi oleh lemak. Jadi lemak inilah yang akan melindungi organ dalaman kita ketika kita bergerak, ketika kita exercise dan sebagainya. Jadi tengoklah contoh-contoh lemak ni. Minyak, ada makanan fast food, burger, lepas tu kita ada buah kelapa kat situ, durian, kita ada donat dan sebagainya. Ya, jadi makanan-makanan yang disebutkan ini semuanya mengandungi lemak. Jadi murid-murid kena pastikan pengambilan lemak ini sesuai dengan tubuh badan murid. Jangan berlebih-lebihan. Seterusnya, nutrien seterusnya ialah protein. Jadi protein ni kebiasaannya menjadi pujaan murid-murid di rumah lah. Kalau di luar rumah pun, kalau pergi restoran pun, inilah makanan yang menjadi pujaan. Mari kita lihat contoh-contoh makanannya. Ayam. Siapa yang tak suka ayam? Cuba angkat tangan. Saya percaya semua murid suka ayam. Ayam goreng KFC, ayam goreng McD, ya. Jadi menjadi pujaan. Begitu juga dengan daging. Siapa yang tak suka makan daging? Semua murid suka, ya. Pulaknya kalau makan dengan daging burger, ya, daging burger salut dengan roti, tentulah menarik minat murid-murid untuk makan. Bukan satu, mungkin dua. Diikuti dengan telur dan juga ikan. Tengok siap ada tajuk lagi. Ikan masak asam. Ya, ini untuk pengetahuan murid-murid, ini adalah makanan kesukaan Cikgu Izzat. Ya. Nanti kalau sekolah dah buka, bolehlah hantar contoh makanan ini kepada Cikgu Izzat rasa, ya. Baik, tapi apa kepentingannya? Okay, pertama, pertumbuhan dan perkembangan otot. Ya. Pertumbuhan ni merujuk kepada tubuh badan kita, tubuh badan murid-murid. Jadi kalau kita sekarang ni berusia 9, 10, 11, 12, protein sangat penting. Dan kamu sendiri boleh melihat, ya, mungkin kamu tak perasan pertumbuhan tubuh badan kamu ketika kamu darjah 4, sekarang darjah 5, ya. Ada perubahan. Ya, tak mungkin kalau kamu semakin membesar, tiba-tiba darjah 6 semakin mengecut. Kamu akan semakin membesar. Dan apabila tubuh badan kamu semakin membesar, otot-otot kamu sudah mula berkembang. Kamu boleh lihat otot-otot kamu di tangan, di kaki, bahagian lengan. Kamu boleh lihat otot kamu sedang berkembang. Mungkin kalau berkaitan dengan otot ni, Dr. Izzat boleh terangkan kot perkembangan otot, terutamanya di kalangan kanak-kanak. Bagaimana Dr. Izzat? Ya, apa yang diterangkan oleh Cikgu Fitri itu sudah pun mencukupi. Apabila kita mengambil protein yang bersesuaian ataupun yang mencukupi dalam tubuh badan kita, secara tidak langsung benda itu akan membantu untuk
meningkatkan kita punya ketinggian, berat badan dan sebagainya. Takkanlah kita nak masih kekal sekecil ini pada umur kita yang dah besar. Jadi sebab itulah apabila kita makan protein dengan yang mencukupi, jadi kita punya tubuh badan akan membesar dan juga mengembang. Tetapi kita perlu kontrol, kita perlu menjaga dan mengawal supaya kita terlalu besar. Dan satu lagi, kepentingan protein ialah meningkatkan metabolisme. Tentu ada yang bertanya, cikgu, apa itu metabolisme ni? Okey, metabolisme ni ialah berkaitan dengan pemikiran kita. Ya, sebab pemikiran kita akan merangsang tubuh badan kita untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, ya, kalau dulu kamu boleh berlari. Tetapi sekarang kamu boleh berlari tapi dengan laju. Jadi otak kamu merangsang metabolisme kepada tubuh badan kamu untuk berlari lebih laju daripada orang lain. Itu sebagai contohlah. Mungkin Cikgu Izzat Iskandar ada contoh lain berkaitan dengan metabolisme? Okey, metabolisme ni sebenarnya merupakan tindak balas kimia yang berlaku dalam badan kita. Tindak balas kimia. Tindak balas kimia ni apa? Contohnya enzim kan. Kita punya tindak balas, contohnya kita macam mana, cara mudah ni tindak balas kimia ni contohnya proses penghadaman, proses kita nak bernafas, proses kita nak bergerak, berjalan semua. Jadi sekiranya kita punya proses metabolisme ataupun metabolism kita rendah, jadi kita punya kadar untuk pembakaran lemak ni pun akan rendah. Jadi sebab tu bila orang cakap, metabolism tinggi tak ada masalah kalau untuk ambil makanan dalam yang berlebihan sebab dia boleh bakar balik dengan cepat. Jadi itulah contoh metabolisme. Cikgu Fitri, saya ada satu soalan Cikgu Fitri. Ya. Berkenaan dengan daging Cikgu Fitri. Okey. Tadi makanan kegemaran saya adalah ikan masak asam. Saya percaya makanan kegemaran Cikgu Fitri adalah daging harimau menangis. Saya macam pernah dengar lah tajuk tu. Daging harimau menangis ya. Oh, di mana kalau nak jumpa tu? Daging harimau menangis ni dia terletak di lembu Cikgu Fitri. Dia bahagian yang paling mahal lah dekat badan lembu tu. Memang sedap Cikgu Fitri. Kalau nak tu pun boleh cuba, tak ada masalah. Asalkan awak ambil protein yang mencukupi. Seterusnya adalah karbohidrat. Ini yang terakhir Cikgu Fitri, betul? Betul. Karbohidrat. Jadi karbohidrat seperti mana yang kita telah bincangkan sebentar tadi, karbohidrat fungsi utama dia, kepentingan utama dia adalah membekalkan keperluan tenaga untuk seharian. Jadi kalau kita tak ambil karbohidrat, kita mungkin kurang bertenaga. Kalau awak tak percaya, awak boleh buat satu eksperimen dalam diri awak sendiri. Hari ini, contohlah, hari ini awak tak perlu ambil karbohidrat. Awak akan rasa cepat letih, cepat mengantuk dan awak tidak berasa bertenaga untuk menjalankan aktiviti seharian. Contoh-contoh makanan karbohidrat, kita dapat nampak sini, kita ada beras ataupun nasi. Kita ada gandum ataupun tepung, kita ada roti, kita ada potato dan kita ada juga mie. Jadi makanan-makanan, contoh-contoh makanan seperti ini adalah nutrien karbohidrat yang memberikan awak tenaga. Betul tu. Jadi pengambilan karbohidrat ni agak berbeza, ya. Sepanjang pengalaman Cikgu Izzat di Eropah, di sana mereka jarang makan beras atau nasi. Sebaliknya mereka makan roti dan juga kentang. Jadi seperti mana kita lihat pada gambar, orang-orang Eropah ni menggantikan nasi dengan roti dan kentang. Manakala kita di negara-negara Asia Tenggara, ya, kita mungkin kurang makan kentang dan roti. Tapi sebaliknya kita makan beras, makan ubi kayu. Ya. Jadi ini adalah contoh-contoh makanan karbohidrat. Sebab itu sebelum murid-murid datang ke sekolah, murid-murid akan dibekalkan dengan karbohidrat yang mencukupi. Contohnya mungkin ibu kamu menyediakan mi goreng sebagai sarapan pagi. Dan kita pun dah lihat sarapan pagi juga mengandungi karbohidrat yang tinggi untuk murid-murid datang ke sekolah, belajar dan mengambil pemakanan karbohidrat semula di waktu tengah hari. Dan Cikgu Izzat juga ada menyebut pengambilan ini tidak boleh secara berlebih-lebihan. Ya, bermaksud kalau kamu makan nasi, kamu ada hadnya.
Bukannya dah habis, kamu tambah lagi. Dah habis, kamu tambah lagi. Tidak. Ya. Semua pengambilan ini ada hadnya walaupun kamu memerlukan tenaga. Betul Cikgu Fitri. Saya setuju dengan apa yang Cikgu Fitri cakapkan sebentar tadi. Jadi seperti mana yang kita dapat lihat, ini adalah panduan kita dalam Malaysia ni. Panduan apa? Iaitu piramid makanan Malaysia. Jadi kita kena ambil kita punya nutrien dalam seharian mengikut piramid makanan. Bila sebut piramid, dia bentuk macam segitiga. Makin atas, makin kecil. Jadi yang paling bawah tu kita kena ambil paling banyak. Saya rasa Cikgu Fitri lebih mahir berkenaan dengan piramid makanan. Baik, berkaitan dengan piramid makanan ni, murid-murid mungkin telah pun belajari semasa tahun 4, iaitu pengambilan yang paling bawah adalah pengambilan yang tertinggi. Manakala piramid yang paling atas adalah pengambilan makanan atau nutrien yang terendah. Seperti mana yang disebutkan oleh Cikgu Izzat tadi, kita tidak boleh mengambil nutrien ini terlalu tinggi. Kita hanya mengambil nutrien ini hanya untuk mencukupi tubuh badan kita sahaja. Dan kalau kita rasa letih, baru kita ambil lagi sekali. Sebagai contoh kita lihat yang di bawah sekali, ya. Ini adalah piramid makanan tahun 2020 ya, yang telah dikemas kini. Di bawah sekali ialah buah-buahan dan sayur-sayuran sahaja. Jadi kita murid-murid dapat melihat ya, kebanyakannya buah-buahan. Walau bagaimanapun buah-buahan ini ada hadnya. Bukannya sebiji tembikai tu kita habiskan sebiji. Tidak. Mungkin hanya sepotong sahaja untuk kita ambil. Iaitu dalam 2 sajian sehari. Tengok sehari. Bukannya 2 sajian sekali makan. Tidak. Kemudian pada arah seterusnya ialah nasi, bijirin lain, produk makanan berasaskan bijirin penuh dan juga ubi-ubian. Di mana pengambilannya adalah 3 hingga 5 sajian sehari. Okay. Tapi di negara kita kebiasaannya pengambilan nasi adalah 2 kali sehari. Ya, sebab kadang-kadang sarapan pagi ada yang buat sarapan pagi nasi, ada yang tidak. Tapi yang wajibnya kebiasaannya 2. Ya, dan kita juga digalakkan untuk minum air kosong iaitu 6 hingga 18 gelas sehari. Cikgu Izzat, kenapa ya kita digalakkan minum air kosong ni? Okey, kita digalakkan minum air kosong sebab minum air kosong ni dia tidak mempunyai sebarang nutrien tambahan yang tidak diperlukan. Contohnya gula. Tak perlukan gula. Kita tak perlukan susu sebab itu pun sudah diambil melalui makanan. Jadi kita perlu ambil air kosong saja dan air kosong ni juga boleh membantu kita untuk penghadaman diri kita. Ya, betul. Ya, air kosong ni juga dapat melancarkan ya pengaliran darah dalam tubuh badan kita. Baik, seterusnya, piramid tingkat yang ketiga pula merujuk kepada makanan-makanan berasaskan nutrien protein. Contohnya ikan, ayam, telur, daging. Murid-murid dapat melihat kalau ikan 1 hari 1 sajian. Ayam, telur, daging 1 hari 1 hingga 2 sajian. Begitu juga dengan produk-produk yang berasaskan susu. Contohnya kalau kita minum susu tepung atau kita minum susu cair. Itu juga merupakan antara produk-produk tenusu. Dan kita digalakkan mengambil 1 hari pun 2 sajian sahaja. Dan paling tingkat atas yang tertinggi, pengambilan yang paling sedikit ialah pengambilan lemak, minyak, gula dan garam. Jadi nutrien ini kita tidak digalakkan untuk mengambil terlalu tinggi. Ya, saya tahu rakyat Malaysia ni suka makanan-makanan yang berminyak, yang bergoreng. Saya pun suka juga sebenarnya. Tapi kita kena cuba kurangkan kerana pengambilan yang terlalu tinggi akan menimbulkan masalah lain pula. Masalah apa? Okey, kita akan lihat slide selepas ini. Begitu juga dengan gula, garam, ya. Pengambilan gula yang tinggi akan menyebabkan kita akan mendapat satu lagi penyakit iaitu penyakit kencing manis. Dan kencing manis ni adalah penyebab pelbagai lagi penyakit selepas itu. Betul Cikgu. Jadi lagi sekali saya ingin menegaskan berkenaan dengan piramid makanan, bahagian yang paling bawah adalah vitamin dan juga serat.
bahagian atas dia adalah karbohidrat. Dan makanan yang seterusnya adalah protein dan yang terakhir adalah lemak. Jadi seperti mana yang Cikgu Fitri telah bentangkan dan juga terangkan seperti tadi, saya harap murid-murid dapat aplikasikan ke dalam kehidupan seharian. Baik, seterusnya ini adalah kesan makan makanan yang tidak seimbang. Jadi seperti yang Cikgu cakap tadi, Cikgu Fitri dah berikan satu contoh iaitu kencing manis apabila kita mengambil kandungan gula yang terlalu tinggi dalam tubuh badan kita. Jadi Cikgu Fitri, apakah kesan lain sekiranya kita mengambil makanan yang tidak seimbang ataupun makanan yang kurang ataupun makanan yang terlalu berlebihan? Baiklah, kalau kita merujuk pada piramid tadi, bahagian yang paling atas adalah lemak, gula dan garam. Jadi, seperti mana yang memberi lihat pada peta buih ini, ya, ini adalah kesan jika pengambilan terlalu tinggi garam, gula dan lemak. Okey. Kita lihat pengambilan lemak yang terlalu tinggi. Ini contohlah. Jadi pengambilan lemak terlalu tinggi akan menyebabkan penyakit. Contohnya penyakit serangan jantung, penyakit kolesterol tinggi dan juga tekanan darah tinggi. Okey, murid-murid telah mempelajari tajuk-tajuk ini semasa tahun 4, iaitu di bawah tajuk penyakit tidak berjangkit. Okey. Jadi di mana yang murid tahu, jika lemak di dalam badan kita terlalu tinggi, terlalu banyak, ia akan menyebabkan jantung kita sukar untuk macam mana kita nak kata? Mengepam. Mengepam. Ya. Jantung kita untuk mengepam kerana saluran darah kita penuh dengan lemak. Cuba murid-murid bayangkan, kalau murid-murid ada salur getah di rumah, salur getah air tu, murid-murid tutup. Apa berlaku kepada air dalam salur getah itu? Tentu ada yang tersumbat, ya. Mungkin dekat kepala paip itu akan tercabut. Begitulah juga dengan salur darah yang terdapat dalam tubuh badan kita. Baik, seterusnya kolesterol yang tinggi. Biasanya kolesterol tinggi ni dia ada kait rapat dengan lemak dan juga minyak. Saya ada sebut tadi, ya, negara kita ni suka makan makanan yang berminyak. Jadi macam mana kesannya? Jadi kolesterol tinggi ni akan menyebabkan kita obesiti, ya. Badan kita lebih besar daripada saiz yang sebenar dan memberi kesan kepada pergerakan tubuh badan kita. Kalau baru lari sikit, kita rasa dah penat. Macam Cikgu Izzat, dia lari tanpa henti takkan penat sebab kolesterol dia rendah. Tapi bagi orang yang kolesterolnya tinggi, bila dia nak berlari, tentu memberi kesan kepada tubuh badannya. Okey. Tekanan darah tinggi. Ini hampir sama dengan serangan jantung tadi. Apabila saluran darah kita, ya, penuh dengan lemak, maka jantung akan bekerja lebih keras untuk mengepam darah ke seluruh badan kita. Okey. Baik, seterusnya barah. Bila kita dah ada 3 penyakit tadi, barah inilah yang akan datang, akan menyerang mana-mana organ dalaman kita yang penting. Contohnya jantung. Ya. Kemudian mungkin juga ada barah di tempat lain yang kita tak jangka kerana pengambilan makanan yang tidak seimbang. Itu Cikgu Fitri. Barah ni juga dalam kata lain adalah kanser lah. Selalunya kita sebut kanser. Itu adalah barah. Baik, seterusnya Cikgu Fitri. Ini adalah cadangan Cikgu Fitri, betul? Betul. Jadi kita akan ada dua cadangan. Ini cadangan yang pertama iaitu macam mana kita nak mengamalkan makanan yang seimbang dan pengambilan nutrien yang mencukupi. Iaitu konsep dia suku-suku separuh. Saya percaya kalau awak ada kakak, awak ada abang, awak ada mak, awak ada ayah ataupun kawan-kawan yang nak kurus, saya rasa saya pasti perkataan ini memang sebati dengan mereka. Iaitu suku-suku separuh. Apa maksud suku-suku separuh ni? Suku-suku separuh ni awak bayangkan satu pinggan awak nak makan tu, separuh adalah vitamin, iaitu sayur dan juga buah. Sayur dan buah tu separuh daripada pinggan. Suku yang pertama adalah karbohidrat, iaitu nasi ataupun mi ataupun ubi. Dan suku yang kedua adalah protein. Ayam ke, ikan ke, daging ke, telur ke. Jadi itulah konsep suku-suku separuh.
Jadi murid-murid boleh ikut cadangan ini sekiranya anda ingin mengambil nutrien yang sihat dan juga makanan yang seimbang. Okay, saya percaya Cikgu Fiti sentiasa mengamalkan konsep suku-suku separuh. Sebab saya yakin, saya selalu lihat Cikgu Fiti makan, Cikgu Fiti akan mengambil portion nasi yang suku, protein yang suku dan juga sayur dan buah yang separuh. Yang mana separuh pinggan dan juga dalam kuantiti yang banyak. Jadi saya percaya kalau murid-murid ingin tahu berkenaan dengan konsep suku-suku separuh ataupun pinggan sihat Malaysia, boleh rujuk dengan kita punya Cikgu Fiti. Kerana Cikgu Fiti sudah amalkan daripada dulu lagi. Okay. Seterusnya, ini berkenaan dengan air. Inilah cadangan dia, Cikgu Fitri. Jadi cadangan tadi berkaitan dengan pinggan Malaysia. Kali ini adalah cadangan yang kedua. Murid-murid digalakkan minum air kosong. Sebab itu kita atau guru-guru pendidikan jasmani selalu menasihati murid-murid kalau datang sekolah bawa air kosong. Bawa air kosong. Jadi bila masa kita minum air kosong ni, lepas kita melakukan sesuatu aktiviti, selepas kita bersukan di padang, ataupun kita melakukan aktiviti yang berat, contohnya angkat meja, angkat kerusi, dan badan kita berpeluh. Jadi kita digalakkan minum air kosong. Kenapa kita tak boleh minum air manis? Mesti ada yang bertanya. Okey, bukan tak boleh. Tetapi apabila kita dalam keadaan yang letih, minum air manis, kita sentiasa akan nak minum lagi. Lepas segelas, segelas lagi. Lepas segelas, segelas lagi. Jadi pengambilan gula dalam tubuh badan kita tu akan berlebihan. Dan tadi Cikgu Izzat pun ada sebut. Air kosong ni hanya mengandungi, tidak mengandungi kalori. Tidak ada bahan pengawet. Tidak ada perisa tambahan. Dan tidak ada pewarna. Sekadar untuk memberikan kita kelegaan apabila kita minum. Ia juga tidak mengandungi karbohidrat yang tinggi. Hanya untuk membantu tubuh badan kita. Kalau kita baru balik daripada padang dalam keadaan panas, air kosong ini mampu menyejukkan tubuh badan kita. Bukan untuk mengenyangkan, tidak. Tetapi untuk menyejukkan tubuh badan kita. Sebab bila kita melakukan suatu aktiviti, badan kita semakin lama semakin panas. Berpeluh. Ya, kemudian berpeluh. Bila berpeluh, kita akan kekurangan air dalam badan. Jadi dengan adanya air kosong ini, kita minum dan kita akan menggantikan air yang keluar daripada tubuh badan kita. Seterusnya dapat menjaga suhu badan kita. Mungkin Cikgu Izzat ada apa-apa tambahan berkaitan dengan info ini. Macam mana Cikgu Fitri? Saya sini cuma nak cakap kepada murid, minumlah air kosong. Berapa banyak Cikgu Fitri tadi? Dia cakap 6 hingga 8 gelas sehari. Okay, baik. Jadi kita sudah sampai di penghujung PDPR kita pada hari ini. Rumusan kita yang pertama adalah nutrien ialah bahan atau zat makanan. Seperti mana yang saya sudah sebut tadi, nutrien juga adalah khasiat yang diperlukan oleh tubuh badan untuk tumbuh besaran. Tumbuh besaran ni maksud dia apa? Maksud dia kita nak membesar otot, membesar badan, kita nak hidup sihat. Itulah maksud dia dalam tumbuh besaran. Yang kedua, nutrien terdiri daripada vitamin, garam, mineral, serat, lemak, protein dan juga karbohidrat. Jadi ini adalah kelas-kelas makanan yang ada dalam kita punya kehidupan. Bagaimana pula yang seterusnya, Tuan Fitri? Pengambilan nutrien yang mencukupi daripada pelbagai jenis makanan yang kita makan tadi akan memastikan kita sihat, dapat menjalankan aktiviti harian dengan sempurnanya tanpa berasa letih. Bukannya bila awak dah makan rasa letih. Tidak. Sebab itu kamu tidak digalakkan selepas makan tidur. Kerana ia akan menyebabkan fungsi tubuh badan kamu terganggu. Jadi mungkin tidak digalakkan lepas makan terus tidur. Sebaliknya kamu tunggu dahulu supaya proses penghadaman makanan yang kamu makan tadi dapat diserap oleh tubuh badan kita. Sebelum kamu nak tidurlah. Bukan tak boleh tidur, boleh. Tapi tunggulah selepas 30 minit ke 40 minit baru kamu tidur. Dan memastikan pertumbuhan tubuh badan kita tidak terganggu.
Jadi murid-murid tentu pernah melihat iklan di kaca televisyen mengenai murid bantut. Ya. Jadi sekarang ini Kementerian Pendidikan Malaysia sedang berusaha untuk memastikan pembesaran murid-murid tidak terganggu mengikut umur. Sebab itu, setiap kali kita ada aktiviti segak, guru-guru akan mengambil ketinggian dan juga berat badan. Tujuannya ialah untuk melihat bagaimanakah pembesaran kita. Dan selain itu, murid-murid dapat mengetahui semasa saya darjah 4, berapa ketinggian saya. Bila saya darjah 5 sekarang, berapa ketinggian saya. Adakah ketinggian dan berat badan saya adalah ideal atau sesuai. Jika tidak sesuai, maka makanan pinggan Malaysia tadi adalah sebagai cara rujukan kita untuk makan mencukupi mengikut keperluan tubuh badan kita. Dan yang keempat, selain itu, nutrien yang seimbang dapat mengelakkan tubuh badan kita dari kekurangan zat makanan dan mengelakkan serangan penyakit seperti tekanan darah tinggi, sakit jantung, kolesterol tinggi dan sebagainya. Jadi murid-murid sekalian, harapan saya dan juga Cikgu Izzat ialah murid-murid dapat mengamalkan pengambilan makanan yang sihat. Sekurang-kurangnya kalau di rumah, makan tengah hari, sekarang ni dah, kejap lagi nak tengah hari, ambil nasi suku, ambil protein suku, kemudian buah-buahan dan juga sayur-sayuran separuh. Seperti mana yang murid-murid lihat pada muka surat 96 dan 97. Ada contoh pengambilan makanan di pinggan tu. Kamu akan nampak. Inilah contohnya. Okey, Cikgu Fitri. Jadi kita pun sudah tamat kita punya PDPR. Jadi untuk tugasan pada hari ini, murid-murid dikehendaki untuk menjawab soalan kefahaman yang telah disediakan di dalam Google Form. Jadi murid-murid tolong jawab. Tolong tonton video ini hingga habis. Tolong jawab Google Form dan tak perlu hantar screenshot. Kami akan dapat tahu siapakah yang dah jawab, siapa yang belum jawab. Tak perlu hantar screenshot. Terima kasih jugalah kepada murid-murid yang selalu bersama-sama kami menonton video ini sama ada yang kami lampirkan dalam Google Form atau murid-murid lihat sendiri dalam YouTube channel Cikgu Izzat. Dan kalau murid-murid dah tengok dalam YouTube channel Cikgu Izzat, jangan lupa sila tulis nama dan juga nama kelas. Ini akan menjadi rujukan kami kepada kami guru-guru untuk mengetahui murid-murid menyertai PDPR. Jangan lupa objektif dan kerjaan kita hari ini, murid-murid mesti mengetahui sekurang-kurangnya 2 kepentingan nutrien dan 2 contoh makanan mengikut nutrien. Semua soalan-soalan ini ada dalam Google Form. Jadi sampai sini sahaja kelas kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak kerana Cikgu Fitri kerana bersama dengan saya. Terima kasih juga kepada murid. Semoga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi.